Assalamualaikum dan selamat datang ke AJF. Okey, hari ni dah masuk hari yang ke-15 Perintah Kawalan Pergerakan. Serius, bosan gila kot. So, hari ni Alim nak tunjukkan ke anda macam mana cara nak tukar top mount aka absorber mounting untuk Proton Savvy. Nama pun top kan, so mestilah dia duduk dekat kawasan atas sini. Sekarang saya akan lubricate dulu dengan menggunakan WD-40 supaya senang lah kalau kita nak cabut nut selepas ni. Lagi bagus kalau anda nak lubricate sehari sebelum anda mula buat kerja. Saya alih keluar tayar dulu dan macam biasa sentiasa letak tayar bawah kereta untuk ekstra keselamatan. Alright, okay. Depan ni kita ada dua bolt, satu bawah, satu atas saiz 17 yang kita kena buka. Cakap pasal bolt atas ni, dia leceh sikit tau. Dia lain sikit dari kereta yang lain. Nanti saya tunjukkan kemudian. Lepas tu batang yang sambung dari sway bar dengan absorber link ni pun kita kena buka. Tapi bahagian atas je lah, tak payah nak buka atas bawah. Nama dia absorber link. Lepas tu ada lagi 3 nut dekat atas. Kita pun kena buka saiz 14. So jom kita mulakan kerja. Step pertama yang saya akan buat dulu, kita akan keluarkan bolt pada bahagian bawah dengan menggunakan ratchet, soket 17 dan spanner saiz 17. Okey, lepas tu kita boleh tarik keluar dia punya bolt. Ini dia punya rupa dia. Sekali lagi kita akan ulangi proses yang sama, iaitu kita akan keluarkan nut pada bahagian atas pula. Sampai sinilah yang saya nak cerita tadi. Untuk bolt kereta ni, dia agak lain sikit tau. Kereta lain okey, bila kita ketuk sekali keluar je. Tapi untuk kereta ni, dia lain sikit. Anda tengok nampak kan? Dia tak nak keluar. Okey, kalau anda paksa, lama-lama bolt ni boleh rosak tau. Sebenarnya, dekat dalam dia ni, dia ada shaft. Shaft ni lah yang dia menyebabkan bolt tu dia tak akan terkeluar. Cara dia, kita kena selarikan shaft dengan cara kita kena main pusing kepala bolt kiri kanan, sambil tu kita kena tukul sikit demi sikit demi sikit. Baru bolt tu dia boleh keluar secara slowly. Okey, cara dia macam ni tau. First kali kita tolak dulu knuckle masuk ke dalam. Lepas tu saya akan feelkan dengan menggunakan spanner. Feel tu bagi rasa bolt tu dia rasa ringan. Baru kita ketuk. Kalau rasa dia berat-berat, ketat-ketat tu jangan ketuk dulu. Okey, untuk kes ni saya tengah rasa ringan sekarang, saya cuba ketuk. Tak lepas lagi. Okey, jap. Ini dia. Baru bolt tu dah boleh keluarkan. Oh, ketat weh. Okey, so ini adalah bolt yang kita dah berjaya keluarkan tadi. Yang saya cuba main-main pusing-pusingkan ni, ini adalah shaft dia yang menyebabkan bolt ni susah keluar. Shaft ni kalau anda paksa ketuk, kalau kadang-kadang kita tak tahu kan, mungkin dia karat ke, setengah orang kata karat kan. So dia main paksa ketuk juga sebab dia orang tak tahu dalam ni ada shaft. So nanti shaft ni boleh rosak kalau anda betul-betul ketuknya. Okey, sekarang saya akan jack naik sikit. Sikit je, tak payah banyak. Okey, langkah yang kedua, kita kena pisahkan absorber link dengan absorber. Okey, tapi kadang-kadang saya nak bagi tahu, nut dekat sini dia akan terikut pusing sekali dengan start. So cara dia, anda perlukan Allen key, tak kisahlah jenis biasa atau pom box. Masuk dulu spanner macam ni untuk tahan dia. Lepas tu masuk anda punya Allen key. Okey, set cantik-cantik. Lepas tu diikuti masukkan dengan dia punya ratchet. Dan cara dia sama saja. Saya akan tunjukkan pada anda. In case saya bagi tahu dekat anda, kalau anda tengah pusing nut tu, dia pusing sekali dengan start. So cara macam ni, ini adalah the proper ways lah untuk anda keluarkan nut. Okey, anda pegang ibarat anda tahan dia punya nut. Macam mana ni? Okey. Lepas tu anda pusing. Dan sama juga akhirnya kita boleh keluarkan nut tersebut. Okey, sekarang kedua-dua bolt yang ikat antara knuckle dengan absorber kita dah pun keluarkan. Lepas tu brake line anda pun kena lepaskan. Sepatutnya dia ada clip tau, tapi untuk kereta ni clip asalnya memang dah hilang. Okey, tak apa. Lepas tu dekat sini absorber link pun kita kena buka. Dan dekat atas ni kita kena buka 1, 2, 3 nut saiz 14mm. Ini adalah 3 nut terakhir yang kita kena buka. Okey, sekarang saya akan cabut ke 3 nut. Okey, 1, 2 dan paling last sekali 3. Lepas tu dari bawah saya akan berhati-hati keluarkan absorber. Okey, cantik. Kalau tengok ikut bawah, kita akan keluarkan secara serong. Macam inilah, keluarkan secara sengit. Dan berhati-hati kita tak nak ada mana-mana bahagian yang terluka. Alright. Okey, sekarang kita dah sampai ke situasi yang agak mencabar sikit. Memang agak sedikit sukar.
Okey, apa yang kita kena buat? Kita kena compress spring yang dekat absorber, keliling absorber tu dengan menggunakan coil spring compressor. Sekarang ni saya akan kepitkan dulu coil spring compressor kiri dan kanan secara bertentangan. Kalau anda ada grease tu, sebaiknya anda sapu dululah dekat bahagian trik dekat sini supaya untuk kita menjaga trik tu supaya tahan lebih lama. Okey, sekarang nasib baik saya ada gun. Tambah-tambah lagi kalau kita buat kerja-kerja macam berat-berat macam ni kan. So gun ni sangat-sangatlah membantu. Okey, teringat pula masa dulu kan, sebelum ada gun ni memang pulas manual pakai tangan sampai lenguh gila tangan. Basah habis kejap weh. Lepas tu, weh, nasib baik jiwa masa tu memang tak koyak lah. Kalau koyak memang balik rumah. Okey, sekarang Alif nak pesan sebelum lupa. Sekarang ni coil spring ni dalam keadaan very super high pressure, bertekanan tinggi, yang sangat tinggi. So jangan sesekali kita punya muka duduk dekat depan ni. Kalau benda ni dah hingap dekat muka, full lala. Okey, dalam ni kita ada satu nut saiz 17mm. Kita akan cuba tembak dia keluar, tapi dia tak akan terkeluar lah sebab nut tu dia terpusing sekali dengan shaft. Okey, dia punya maksud dia macam ni. Dalam ni kita ada satu nut saiz 17mm yang kita dah tembak, tapi dia hanya loose, dia tak akan keluar. Sebab apa? Dia ikut sekali pusing dengan shaft. Kalau anda tengok pada kepala shaft ni, okey, dia ada bentuk untuk lubang Allen key masuk dekat sini. Dia punya konsep dia sama macam absorber link tadi tu. Okey. So apa yang kita kena buat? Kita kena hold dengan menggunakan Allen key dan kita akan pusingkan dia punya nut dekat dalam tu, ataupun sebaliknya, mana-mana pun boleh. Okey, sahabat-sahabat semua, sekarang ni saya dalam keadaan yang susah sikit sebab saya tak ada proper tools. Tapi apa-apa pun saya nak tunjukkan pada anda plan B. Okey, saya masukkan dulu box saiz 17. Lepas tu saya masukkan Allen key. Anda rasa-rasa apa yang saya nak cuba buat ni? Anda cuba tengok. Okey, lepas tu dekat lubang dia ni, sebelah box ni dia ada lagi satu lubang untuk Allen key. Pada pandangan ni, anda rasa apa yang kita akan buat? So, jom kita saksikan. Okey, dia punya cara dia macam ni. Tangan kiri saya ni, saya akan lock pada bahagian shaft. Maksudnya kepala dia tu Allen key tu lah. Manakala tangan kanan tu, ibarat saya pusing nut saiz 17mm tadi tu dengan menggunakan deep socket. Ini dia cara old school, bosku. Okey, sekarang Allen key ni dah rasa ringan. Maksudnya nut 17mm tu dah hampir-hampir keluar. Sekarang saya akan keluarkan semua box socket dan akhirnya kita boleh keluarkan top mount tersebut. Okey, sekarang saya akan bezakan side by side, semuanya nampak sama. Dan untuk top mount yang lama ni, saya boleh rasakan dia punya getah pada bahagian keliling ni dah macam kembang tau. Tapi memang ada tak boleh nampak lah dengan kamera. Dan sekarang ni saya akan bandingkan dengan top mount yang baru. Pada bahagian dalam sini, saya boleh rasakan dia punya getah dia lebih ke dalam, tak kembang keluar. Dan ini adalah masa yang sesuai sekiranya kalau anda nak ganti shock absorber ke, anda nak ganti apa-apa barang yang berkaitan dengan dia. So ini adalah masa sekali jalan je. Tapi untuk kes ni saya hanya akan tukar top mount sebab barang-barang lain tu kira elok lagi lah. Okey, sebelum kita pasang top mount yang baru, tips terbaik, letak dulu grease pada bahagian dalam dia ni supaya dia slide better. Okey, lepas tu masukkan dia punya nut dan ikat dengan ketat. Okey, saya nak bagi tahu selepas kita pasang siap semua, anda tengok pada penghujung spring dekat sini, dia akan berada dekat lekuk kat sini So kalau kiranya anda pasang dalam keadaan yang betul lah tu. Okey, sekarang kita dalam proses pemasangan absorber dan ini adalah view dari bahagian atas. Saya akan masukkan dia. Lepas tu untuk lock supaya absorber tak jatuh, saya akan ikat ketiga-tiga nut dengan hanya masukkan dia saja. Jangan ikat bagi rapat ya. Okey, next kita akan masukkan absorber link ke absorber. Lepas tu kita masukkan dia punya nut. Jangan ikat dulu And then kita turunkan jack. Okey, jangan lupa masukkan semula bolt pada bahagian bawah, goyang-goyang sikit. Okey, cantik. Lepas tu masuk dia punya washer dan diikuti dengan dia punya nut saiz 17mm tadi tu. Okey, sekarang kita nak masukkan bolt pada bahagian atas ni. Ada cara dia untuk masuk. Okey, sekarang saya akan cuba masukkan dulu, selarikan dia punya lubang. Okey, goyang-goyangkan sikit. Okey, sekarang ni anda tengok, dia sekarang ni bolt dia tersangkut pada shaft. Bila ketuk, dia tak nak masuk. So untuk kes ni anda jangan paksa dia Kalau tak, bolt boleh rosak.
Tetapi kita sama juga kita perlukan spana. Lepas tu anda cuba ketuk. Okey, kalau tak boleh pusing sikit. Tak boleh, pusing sikit. Ini dia. Dah masuk. So kiranya dia punya shaft tu dah selari dengan lubang. Cantik sekali. Okey, lepas tu jangan lupa masukkan balik dia punya nut. Lepas tu kita ikat dia punya nut atas dan bawah dan ikatlah sampai ketat. Okey, buat juga pada bahagian yang atas. Ikat juga sampai ketat. Okey, lepas tu absorber link pun kita kena ikat juga sampailah ketat. Okey, boy. Kemudian kita akan turunkan jack. Okey, bila kereta dah jejak ke tanah, barulah masa yang sesuai untuk kita ikat ketiga nut saiz 14 tadi tu secara silang-seli. Maksudnya secara sikit demi sedikit dia punya kekuatan dia. Okey, yang pertama, kedua dan paling last sekali, ketiga. Okey. Akhirnya kita dah siap pasang top mount. Dan macam yang saya sentiasa bagi tahu pada anda, untuk sistem suspension punya komponen ni, kalau anda pastikan tukar, make sure tukar secara sepasang untuk pastikan prestasi terbaik. Dan mestilah kita kena adjust balik camber. Tapi itulah kena tunggu habis PKP dulu baru kedai buka. Tapi kalau anda nak drive dekat-dekat pun okey je, tak ada hal sebenarnya. Dan macam biasa, kalau anda suka video ni, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa lagi.